Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita berpeluang untuk mempelajari tentang bab 7 iaitu tenaga dan kuasa. Okey. Jadi tiga objektif kita pada hari ini ialah apa yang kita hendak pelajari pada hari ini. Kita hendaklah sekurang-kurangnya dapat memberikan sekurang-kurangnya satu definisi kerja dan 3 penyelesaian masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian. Okey, yang kedua, murid membezakan sekurang-kurangnya 3 kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan betul. Okey, dan seterusnya kita dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 contoh tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan betul. Okey, jadi ini adalah antara yang kita nak capai pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan yang pertama. Okey, kita nak tahu apakah itu kerja, definisinya. Okay, definisi kerja ialah jumlah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okey, formula bagi kerja ialah W sama dengan F darab S. W tu ialah kerja, work. F tu ialah daya dan S tu ialah sesaran. Okey, jadi arah sesaran sama dengan arah daya. Okey, unit bagi kerja ialah unit SI ialah joule. 1 joule sama dengan kerja yang dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter. Jadi dekat sini kita menggunakan meter, Jadi 1 joule juga bersamaan dengan 1 Newton meter. Okey, keupayaan untuk melakukan kerja kita sebut sebagai tenaga. Okey, contoh yang pertama. Okey, Mira menggunakan daya 20 Newton untuk menolak sebuah rak kasut sejauh 50 meter secara mendatar. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh Mira. Okey, tips atau langkah yang asas sekali, yang basic sekali. Okey, sekarang ni kita umpama fizik kan. Okey, jadi bila kita nak ada soalan macam ni, okey, tips cikgu ialah kita letak dahulu formula dia. Formula dia mesti kita amalkan ataupun kita jadikan kita kebiasaan letakkan dahulu di atas, di permulaan. Jadi kita letak kerja sama dengan daya darab sesaran. Lepas tu baru kita yang kedua masukkan apa yang dikendaki tadi, yang diberi. Apa yang soalan bagi kat kita. Okey, kita masukkan dulu, masukkan ke dalam yang dia ni. Okey, daya. So dia kata daya 20 Newton. Masukkanlah. Okey. Lepas tu darab. Dia kata dekat sini 50 meter. 50 meter. Jadi kita masukkan 0.5 meter. Jadi kita darab dia. Darab. Okey. So dapatlah 10 joule. Okey. Seterusnya dapatlah kita kerja. Seterusnya contoh yang kedua. Okey, Raja menunjukkan seorang murid yang punya berat badan 400 Newton dengan berat di tangan 100 Newton menaiki tangga yang tinggi tegak 3 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh murid itu. Jadi soalan macam ni, dia naik tangga. So dia bukannya dekat sini, dia yang tinggi dia, ketinggian dia. So kita bab kata cikgu tadi, kena letak formula dulu. So kerja sama dengan daya darab sesaran. Jadi kita tambahlah daya murid dia dengan bebannya. So kita tambah 400 tambah 100 darab
3 meter. Ya, jarak dia. So kita darab macam biasalah. Okey. So jawapan dia 1500 Newton meter atau 1500 Joule. Ya. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita nampak macam ni pula. Raja menunjukkan Ali mengangkat sebuah kotak 10 kilogram dari lantai ke atas almari. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Ali? Okey, jadi ni kita kena tengok ketinggian almari tu. Jadi kalau kerja, mulakan juga dengan formula. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, jadi awak tambahlah mengangkat kotak 10 kg. Okey, dekat sini setiap kali kita kena menggunakan Newton. Okey, tapi dekat sini dia bagi kita kilogram. Jadi kita kena tukar kepada Newton. Jadi dia beri kat sini selalunya memang soalan dia akan bagilah 1 kg sama dengan 10 Newton. Jadi kita darab. 10 kg ni kita darab dengan 10 Newton. Dapat 100 Newton darab 2 meter ya. Ketinggian almari tu. Jadi kerja yang dilakukan oleh Ali tadi ialah 200 Newton meter atau 200 Joule. Okey. Seterusnya langkah okey, latihan 1. Tadi kita kena tahu buatlah masalah-masalah ni penyelesaian masalah macam mana kita nak selesaikan. Jadi cikgu tunjukkanlah. Okey. Masalah yang pertama soalan yang pertama. Okey, seorang buruh menarik sebuah bagi berisi simen seberat 300 Newton dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. Ya. Tingkat 1 adalah 10 meter dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan oleh buruh itu? Okey, penyelesaiannya. Seperti yang cikgu cakapkan tadi, mesti letak formula mula-mula supaya kita nampak benda tu ya, tips dia supaya kita macam jelas. Lepas tu baru kita masukkan apa yang dikehendaki, apa yang diberi kepada kita ya. Okey, kerja. Kerja sama dengan daya darab sesaran. So kita cari apa yang diberi? Okey, diberi 300 Newton. Dia dah bagi dalam bentuk Newton, kita tak payah tukar lah. Macam tadi diberi dalam bentuk kg kan. So yang ini kalau dalam bentuk Newton, kita terus je ganti. Masukkan ke dalam daya. Okey, lepas tu kita kata sesaran meter. Okey, meter, 10 meter. So gantikan ke dalam sini. Jadi direct je soalan dia, 300 Newton darab 10 meter. Jadi sama dengan 3000 Newton meter atau 3000 Joule. Ya, ni soalan direct. Direct je dia bagi ya, tak ada nak tukar apa-apa. Just kita gantikan ke dalam ya. Okey, seterusnya. Okey. Ni mungkin macam mana kan? Direct juga soalan ni. Satu kotak seberat 400 Newton diturunkan dari belakang lori yang mempunyai ketinggian 1.3 meter. Hitungkan kerja yang telah dilakukan untuk menurunkan kotak itu. So kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, 400 Newton darab 1.3 meter. So jawapan dia ialah 520 Newton meter atau 520 Joule. Ya, boleh. Dua-dua boleh ya. Jadi dah dapat markah di situ ya. Jadi memang pentinglah formula tu, memang sangat penting ya. Okey, nampak. Yang seterusnya. Seorang kanak-kanak menggunakan 10 Newton untuk menolak kotak yang mempunyai berat 30 Newton sejauh 2 meter. Kirakan kerja yang telah dilakukan. Okey, letak juga kerja sama dengan daya darab sesaran. Formula kita ya. Jadi kita tambahlah sebab kanak-kanak dia bawa kotak. Jadi kita kena tambah berat kanak-kanak ni. Dan kotak. Oh, berat juga kotak ya, 30 Newton kan. Tapi ni dalam bentuk Newton ya. Okey, jadi awak tambahlah 30 tambah 10. Okey, Newton darab dengan berapa jauh.
Dia tolak kotak tu, 2 meter. Jadi 40 Newton darab 2 meter sama dengan 80 Joule. Joule ialah unit SI bagi kerja ya. Okey. Seterusnya, okey, nampak G. Seorang pelajar yang berjisim 45 kg. Kg kat situ. Nampak dah kg kat sini. So kita mesti ingat cikgu Des kata mesti tukar kepada Newton. Jadi 1 kg sama dengan 10 Newton. Jadi bila kita nampak kg kat sini, siap-siap dah kita kena tukar ya. Menaiki tangga yang tingginya 4.8 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Jadi mesti letak kerja sama dengan daya darab sesaran. Jadi awak tambahlah, awak kena tukarlah. Jadi kg kan, okey, kg 45 darab 10 Newton darab dengan jaraknya 4.8 meter. Dapatlah 2160 Joule. Ya, okey, itulah soalan-soalannya sekitar macam tu ya, yang basic ni yang awak kena tahu. Okey. Seterusnya, sebuah kereta berjisim 540 kg. Nampak lagi, kg dia bagi. Ditarik oleh sebuah lori sejauh 1 kilometer. Pun kita nampak kat sini, kilometer. Sedangkan dia nak meter. Ya? Jadi kena tukar jugalah kat sini. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kena darab dekat sini ya. Darab 1000 meter. Okay, jadi berapakah kerja yang dilakukan oleh lori itu? Anggap 1 kg sama dengan 10 Newton ya. Jadi kita macam biasalah kita buat kerja sama dengan daya darab sesaran. Selain itu memang kita akan ingatlah ya, kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, so 540 darab 10, okey. Darab dengan 1000 meter sebab yang ini 1 km kan, kilometer. So dia nak meter, tukar ya. Jadi jawapan dia berapa ni? Ataupun ni darab lah 5 apa ni? 5 juta ke? Berapa juta? 5, kalau ni 100,000, ni ribu kan? Ni ribu kan? Ni macam mana baca dia? Macam mana nak baca ni? Joule. Besarlah jumlahnya sebab kereta ditarik oleh lori kan? Kereta, bayangkan kereta. Ya, ni. Joule. 5, 4, 0, 0, apa? 0, 0, 0. Okay, Joule kan? Okay, ni ratus. Ni 100,000. Juta lah ya. Okey. Seterusnya F. Okey. Seorang lelaki sedang menaiki tangga setinggi 3 meter sambil membawa beban seberat 100 Newton. Okey, jika jisim lelaki itu 70 kg. Nampak? Beratnya 70 kg. Lelaki kan? Hitungkan kerja yang dilakukan oleh lelaki itu. Okey, penyelesaian kerja sama dengan daya darab sesaran. Jadi awak kena tukarlah. Tukar ni, dah tukar ni ya. 770 darab 10 ni. Okey, tambah 100. 100 ni beban yang dia bawa tu. Okey, ni dah dapatlah daya, jumlah daya, darab dengan sesarannya. Tengok meter kan. Okey, dah tak perlu tukar dah meter ni. So, darab. Jadi dapat 2400 Joule. Okey, seterusnya. Ciming yang berjisim 65 kg menaiki 6 anak tangga sambil mengangkat tong air berjisim 1 kg. Setiap anak tangga ialah setinggi 20 cm. Nampak? 2 kat sini kita kena tukar. 3 kita kena tukar kan? Okey. 65 tambah 1. 1 ni tong air tu. 65 berat ciming. Jadi kita tambah dulu, lepas tu kita darab dengan 10 Newton. Sama dengan 660.
660. Okey, lepas tu kita tukar pula kerja ni sesaran kan. Okey, 6 anak tangga setinggi cm. 1 cm sama dengan 1 meter sama dengan 10 cm. Jadi bahagilah. Ya, jadi dapat 6 darab 0.2 meter. Jadi sesaran kita ialah kita darab 1.2 meter. So, penyelesaiannya. Okey, dah tukar kedua-dua ni tadi. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, 660 gantikan ke dalam. 660. Okey. Darab 1.2. Okey, jumlah jadi kerja yang dilakukan ialah 792 Joule. Ya. Okey, seterusnya. Ni nampak tak? Dia semakin dia macam soalan tu nak twist. Mula-mula dari susah, lepas tu daripada senang, lepas tu pergi ke susah ya. Mula-mula direct je soalannya. Lepas tu kita kena tukar unit dia kan. Okey, seterusnya. Amran menggunakan takal untuk menarik sebuah kotak 15 kg. Kita nampak 15 kg kat sini. Secara menegak dari lantai melalui jarak tegak 4 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan. Okey. Letaklah terus ya. Kerja sama dengan daya darab sesaran. Jadi kotak tu tukar dulu pada Newton. Okey, 15 darab 10. Okey, darab dengan 4 meter. Jadi 600 Joule. Yang ni agak direct lah ya. Okey, seterusnya nampak. Ni pun soalan. Okey, kita lihat aktiviti ini. Okey, tandakan pada ruang kosong yang dilakukan. Yang manakah menunjukkan kerja? Satu ni, dia tolak kotak yang besar ni. Tapi tak bergerak. Ya, kotak ni tak bergerak. Ya. Jadi dia tidak melakukan kerja sebab tak ada sesaran. Kosong. Ya. Kosong. Jadi tak bolehlah. Ini dia tidak melakukan kerja. Apa-apa saja ni. Contoh yang ni kan. Kerja darab daya, darab sesaran. Sesaran ni kosong. Dia tak bergerak. Dia ada daya. Daya dia lah. Daya berat dia lah tu. Tapi kalau darab kosong, tak gerak. So, dia sebenarnya tidak melakukan kerja. Kosong. Ya. Jadi yang pertama ni tidak melakukan kerja. Jadi jangan tik. Okey, yang ni tik. Kita tik kenapa? Sebab orang ni dia bawa beban ni lah. Bawa beban ni naik ke atas. Dia gerak kan? Dia tolak, dia gerak. So ini dia melakukan kerja sebab ada sesaran ya. Yang ini, yang nombor 3. Sebenarnya ayah ni tidak melakukan kerja sebab tak ada, dia tak gerak mana-mana. Okey, dia mungkin boleh tambah berat ayah ni, berat anak dia. Tapi dia statik di situ. Tak ada pergerakan, tak ada sesaran. So, dia tidak melakukan kerja. So, awak jangan pangkah ya. Biarkan kosong. Okey, yang seterusnya dia tolak troli. Troli ni di pasar ke apa kan. So, dia tolak. Ada tak berlaku sesaran? Ada kan ya pergerakan troli ni. So, ini ialah melakukan kerja ya. Okey. Ini ialah contoh soalan berformat PT3 pula. Okey, tandakan situasi di mana kerja dilakukan. Okey, kita besarkan sikit. Kerja dilakukan, menolak dinding bilik darjah. Tolak dinding tak gerak kan? So, dia tidak melakukan kerja. Jadi, tidak melakukan kerja, jangan tik. Tak melakukan kerja pun, dinding tak bergerak. Okey, menari di atas pentas. Adalah bergerak kan, dia gerak ke sana ke sini ya. Takkan menari statik pula kan. So kalau menari tu dia bergerak, so kita tanda ya. Okey, seterusnya menarik sebuah troli dengan seutas tali. Perkataan menarik tu pun dah membayangkan dia bergerak kan. Okey, so melakukan kerja ya. Okey, terangkan bagaimana setiap faktor yang berikut mempengaruhi kerja yang dilakukan. Okey, bagaimana faktor ini mempengaruhi kerja? Okey, daya, dari segi daya. Apabila daya meningkat, kerja yang dilakukan akan meningkat. Betul lah, ya. Sebab daya tadi, ya, dia meningkatlah. Okey, dan jarak yang dilalui. Apabila jarak bertambah, kerja yang dilakukan akan bertambah. Sebab tadi kan,
kita kata kerja sama dengan daya darat kan. So kedua-dua tu jika ditambah maka bertambahlah kerja ya. Okey, seterusnya ni diberi situasi okey di mana C Raja satu menunjukkan gunalan yang berjisim 56 kg mengangkat suatu beban berjisim 10 kg menaiki tangga. Okey. Mesti awak macam okey awak dah nampak tadi 56 kg. Cikgu kata kena tukar dalam bentuk Newton kan kg. So awak kena darab 10 kan. Okey, berjisim dia beban. Ini gunalan. Gunalan ni berat dia. Dia bawa beban. So kena tambahlah beban dia. Sama juga. 10 darab 10. Nak tukar ni ya. Okey, tetapi dia nak kerja kan. Okey. Awak keliru yang mana satu yang kita guna. Sama ada ni yang 12 meter ni atau yang tinggi juga ni. Ya, 5 meter. So kita sebenarnya guna yang sebab dia naik tangga. Dia naik tangga. Jadi bukannya yang sini ya, yang 12 meter ni bukan. Ya. Jadi awak jangan keliru lah, jangan confuse. Bukan guna yang 12 ni tapi awak guna yang menegak ni. Okey. Jadi hitungkan jumlah kerja yang dilakukan apabila sampai di bahagian atas. Jadi darablah. Okey, yang ini 56 ni. 56 berat gunalan tadi tambah 10 beban yang dibawa. Okey, tambah dulu. Okey, lepas tu darab 10 Newton. Okey, dan kita darab dengan 5 meter. Bukan 12 meter. Jadi jawapan dia 3,300 Joule. Ya. Okey. Cikgu sikit kita nak nampak ya. Okey. Cikgu. Jadi dia kata apakah kuasa? Kuasa jika dia dalam 15 saat. Okey, tambah sikit. Kuasa formula dia ialah sama dengan kerja bahagi masa. So yang kerja yang kita dah cari tadi, kita bagi je lah masa saat. So jawapan dia ialah 220 watt. Ya. Okey, ini soalan berantai. Kita kena tahu cari yang nombor satu dulu, baru kita boleh jawab yang soalan yang kedua. Kalau kita tak pandai cari soalan yang pertama ni, cari penyelesaian pertama, yang kedua kita memang tak boleh jawab. Itu namanya soalan berantai ya. Jadi kena tahu yang pertama dululah. Ya. Okey. Ni dia. Baru kita masuk ke kuasa. Cikgu cakapkan tadi. Okey. Masukkan kuasa. Kita besarkan sikit. Okey. Apakah kuasa? Kuasa ialah, definisinya, kadar melakukan kerja. Kadar melakukan kerja. Okey. Rumus. Okey. Rumus bagi kuasa. Okey. Kita dah masuk ke objektif yang kedua ni ya. Ini objektif yang kedua. Okey. Lepas ni awak tak ada kelas kan? Betul tak? Tak ada kelas kan? So cikgu boleh teruskan. Ya. 12.30. Ada kelas tak? Boleh tak cikgu teruskan panjang sikit? Boleh. Awak ada selepas kelas cikgu ada tak? Tak ada. Ni tak ada kelas lepas ni. Boleh tak cikgu panjangkan sikit? Sebab kita ni dah 15 minit lagi. Boleh tak Ainul dengan Umi dengan Adelina? Boleh tak? Boleh ya, sebab tak ada kelas kan? Okey, kita teruskan ya. Okey, teruskan. Kalau ada apa-apa awak beritahu cikgu ya. Okey, jadi ini ialah kuasa. Okey, kuasa. Okey, teruskan. Definisinya tadi, okey. Definisinya ialah kadar melakukan kerja. Rumusnya ialah kuasa sama dengan, okey, ni boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Adina pun cakap boleh ya. Ainul pun cakap boleh kan? Okey. Okey, jadi kerja yang dilakukan bagi masa. Macam tadilah cikgu dah terangkan dekat atas tu tadi ya sebelum ni. Jadi ini je. Bagi je. Okey. Unitnya ialah watt. Okey, unit lain bagi kuasa ialah joule. Sesaat.
Tapi kita menggunakan unit SI. Okay, international punya ya. So watt lah. Okay, apabila kerja 1 joule dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan. Ya. Okey, ini ialah rumus yang kedua iaitu kuasa. Kuasa kerja yang dilakukan. Okey, contoh yang pertama. Okey, besarkan sikit supaya nampak. Okey, sebuah takal. Takal digunakan untuk mengangkat sebuah meja seberat 1000 Newton. Okey, meja itu diangkat setinggi 2.5 meter dalam masa 50 saat. Kirakan kuasa yang digunakan oleh takal itu. Okey, seperti biasa, kena letak formula di atas sekali. Okey, kuasa sama dengan kerja bagi masa. Okey, kita masukkan ke dalam. Dia direct je soalan ni, tak ada nak tukar ke apa-apa kan. Jadi 1000 Newton darab 2.5 meter bagi 50 saat. Jadi jawapan dia 50 watt. Okey, yang kedua. Right. Sebuah lift dalam medan membeli belah mampu membawa 20 orang bergerak ke atas setinggi 10 meter dalam masa 8 saat. Berapakah kuasa lift tersebut jika jumlah berat penumpang ialah 16,000 Newton? Okey, penyelesaiannya. Okey, kuasa sama dengan kerja bagi masa. Okey, jadi 16,000 darab 10. 10 bahagi 8. Ya, ini pun direct. Jadi dapat 20,000 watt. Okey, seterusnya. Satu motor elektrik menurunkan sebuah mesin yang mempunyai berat 300 Newton dari ketinggian 20 meter dalam masa 2 minit. Tapi kalau sini 2 minit, 2 minit kita kena tukar saat. Kan? Okey, so seperti biasa letakkan kuasa sama dengan kerja bagi masa 300 Newton. Okey, tak perlu tukar apa-apa. Darab 20 meter. Okey, ketinggian dia. Okey, jadi ini kena tukarlah minit. Kalau tukar minit ke saat, 1 minit 60 saat. Jadi kita darab 60. Okey, jadi 6,000 bahagi 110, jawapan dia 50 watt. Ya? Okey. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita kena alert sikit lah. Kita kena macam prihatin, tengok sikit betul-betul ya. Okey, latihan yang kedua. Selesaikan masalah ni. Memang kena tahulah menyelesaikan masalah ni tadi ya, antara objektif kita. Okey, seekor monyet mempunyai berat 50 Newton. Memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Hitungkan kuasa yang digunakan oleh monyet itu. So, kerja sama dengan daya darab sasaran. Okey, kena cari kerja dahulu. Ni. Sebab tu lah awal-awal tadi kita kena belajar atau faham tentang kerja. Lepas tu barulah kita boleh cari kuasa. Ya. Jadi kena cari tu dulu kerja. Okey, 50 darab 3 dapat 150 joule. Jadi daripada kerja tu baru kita dapat kuasa. Jadi 150 joule bagi 20 saat. Jawapan dia 7.5 watt. Apalah kuasa dia. Jadi kuasa yang digunakan oleh monyet itu ialah 7.5 watt. Okey, yang seterusnya B. Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton. Okey, sejauh 2 meter dalam arah daya dalam masa 5 saat. Hitungkan kuasa yang digunakan oleh Aizul. Okey, jadi ni direct ni soalan ni. Dia nak terus je sebab dia apa? Dia dah ada bagi daya kan? Dia dah bagi daya. Kena cari juga kerja. Okay, so kerja kuasa sama dengan kerja bagi masa 30 Newton darab 2 meter bahagi 5 saat. Dapatlah 12 watt. Ingat kuasa dia dalam watt ya. Okay, seterusnya hitung kuasa diperlukan oleh Adrian
Apabila dia menolak troli dengan daya 800 Newton sejauh 5 meter dalam masa 20 saat. Jadi jalan kerjanya ni pun direct je. Okay. Kuasa sama dengan kerja bagi masa. Gantikan ke dalam 800 Newton darab 5 meter bahagi dengan 20 saat. Jawapannya ialah 200 watt. Okey. Seterusnya, prasat memerlukan kuasa sebanyak 25 watt. Ni soalan hebat sikit. Dia bagi kuasa. Ya, dia tak bagi kerja, dia bagi kuasa untuk mengangkat kerusi roda setinggi 1 meter. Okey. 1 meter. Okey, di atas sebuah lori dalam masa 3 saat. Berapakah berat kerusi roda itu? Okey, dia tulis. Dia ni ya. Okey. Jadi kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Jadi awak kena gantilah ke dalam. Dia nak daya Dia nak tahu apakah daya. Dia tak nak kuasa dia bagi. Jadi awak gantilah ke dalam 25 watt ya, sama dengan daya darab 1 meter. Masukkan dalam. Bahagi 3 saat. Okey, kalau nak cari macam ni, pindahkan daya ke sini, tukar. Tukar je ya ke sebelah kiri ni dari daya. Jadi 25 ni pindah ke kanan. So 25 watt darab 3 saat bahagi 1 meter. Okey, so dapatlah 25 Newton ya. Ini pindah silang je ya, matematik. Okey, seterusnya. Apakah kuasa sebuah enjin yang melakukan kerja 120 Joule dalam masa 4 minit? Dekat sini kita dah nampak dah 4 minit. Sedangkan kita nak dalam saat. Kan? Okey, kerja. Dia dah bagi dah kerja. Siap-siap. Okey. Soalan ni dia mudahkan sikit kita. Jadi, kuasa sama dengan kerja bahagi masa. Jadi, 120 Joule bahagi dengan 4 darab 60 saat. Kenapa cikgu darab 60? Sebabnya 1 minit sama dengan 60 saat. So 60 sini. Jadi 120 bahagi dengan 240 saat. Jawapan dia ialah 0.5 watt. Jadi kuasa dia 0.5 watt. Okey, seterusnya. Satu setrika elektrik mempunyai kuasa 2000 watt. Berapakah tenaga elektrik yang telah digunakan selama 2 minit untuk menghasilkan kuasanya? Minit pun kita dah nampak dari situ. Okey. Jadi kena tukarlah. Kena tukar. Jadi kuasa elektrik sama dengan, ni dia tambah. Dia tambah je. Sebelum ni kuasa sama dengan kerja kan. Ni dia tambah. Maksudnya dia nak trick kita sikit. Ya. Dia kata kuasa elektrik. Kuasa elektrik, kuasa lah tu. Dia tambah je perkataan elektrik. Supaya nak kelirukan kita ya. So tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu kerja lah. Ya. Sebenarnya jangan terkeliru lah dengan perkataan tu kan. So tenaga elektrik bagi masa. Jadi 2000 watt sama dengan tenaga elektrik bahagi 2 darab 60 saat. Kenapa 60 ni? Di mana datangnya? Sebab 1 minit sama dengan 60 saat. So kita darab 60. So dari sini kita selesaikanlah dengan biasa cara biasa. Jadi 200 watt sama dengan 120 saat, darab je. So jawapannya ialah 24,000 watt saat ya. Okey. Seterusnya. Okey, G. Enjin sebuah kereta menjanakan kuasa 1800 watt. Kereta tersebut bergerak sejauh 20 meter dalam masa 30 saat. Okey, dah bagi dah. Ya. Hitung daya yang dihasilkan oleh enjin kereta itu. Ni dia bagi kuasa juga. Dia bagi kuasa ya. Watt. So kita gantikan kuasa sama dengan kerja bagi masa. Gantikan je 1800 watt ni sama dengan daya darab 20 meter bahagi 30 saat. Tak perlu tukar dah. Dia dah bagi dah siap-siap. Jadi pindah silangkan. Pindah daya, pindah ke kanan. Yang ni pindah ke kiri, jadi 1800 darab 30 bahagi 20. Jawapannya ialah 2700 Newton ya. Okey, seterusnya. Okey, berat badan Taufik ialah
720 Newton dan berat anaknya ialah 180 Newton. Okey, dia dah bagi dalam bentuk Newton. Tak apa tak perlu tukar. Okey, Taufik mendukung anaknya sambil menaiki tangga. Dukung anak sambil menaiki tangga setinggi 3 meter dalam masa 12 saat. Okey, hitung kuasa yang dijana oleh Taufik. Okey, jadi berat dia lah 7 sebenarnya kalau dalam bentuk kg ni 72 kg kan. Tapi dah tukar jadi 720 tambah 180. Tambah dulu yang dalam kurungan. Okey. Darab meter, 3 meter. Okey, bahagi 12 saat. Tak perlu tukar dah saat ni. Okey, jadi jawapan dia, tekan kalkulator. Jawapan dia ialah 765 watt. Okey. Ni lagi soalannya. Dia nak kita takrifkan kerja. Okey, mula-mula dia bagi macam ni. Apabila Prakash menolak sebuah kotak dengan daya 20 Newton sejauh 10 meter, kerja telah dilakukan oleh Prakash. Sebab dia ada sejauh 10 meter tu kan sesaran. Okey, berikan takrifan kerja. Jadi kita kena ingatlah takrifan kerja. Okey, jawapan ialah jumlah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan suatu objek daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itulah takrifan kerja, jumlah tenaga ya. Okey, jadi sebenarnya tentukan kerja yang dilakukan oleh Prakash macam biasa sertakan dengan apa? Formula kan. Mesti mula dengan formula kat sini sebab dari formula ni kita nampak. Kita boleh nampak apa yang kita nak sebelum kita gantikan nilai-nilai yang diberi supaya jelas ya. Okey, kerja sama dengan daya darab sesaran. Okey, masukkanlah 20 Newton. Dah tak perlu tukar dah sebab dia dah bagi dalam bentuk Newton. Darab 10 meter. Tak perlu tukar juga. Direct je 10 meter. Jawapan dia 200 Joule. Okey, dapatlah 2 markah di situ sebab bagi jalan kerja kan, jawapan betul, lepas tu bagi jalan kerja ya. Okey, jika Prakash menggunakan masa 5 saat, dah 5 saat dekat sini, kita dah tahu dah, okey tak perlu tukar. Kalau dia bagi minit, kita perlu tukar. Sekarang dia bagi direct je, so tak perlu darab 60. Okey, untuk menolak kotak itu, hitungkan kuasa yang dijana olehnya. So, tadi kita dah kira kerja. Okey, dekat atas ni. Okey, dah kira kerja. Sekarang dia nak kuasa. So, masukkan je lah. Kuasa sama dengan kerja bagi masa 200 Joule bahagi dengan 4 saat. Jawapan dia 40 watt. Ya, kalau kuasa je, dia ialah watt. Ya, dapat 2 markah. Ini soalan berantai lah. Ya, soalan berantai. Kena tahu soalan yang dekat atas, kena boleh buat soalan atas, baru soalan kedua tu kita boleh buat. Kalau soalan yang pertama salah, soalan kedua tu memang absolutely salah lah. Ya, memang salah lah jawapannya. Jadi kena hati-hati soalan berantai. Okey. Seterusnya. Ni. Monyet lagi kan. Okey, seekor monyet berjisi 14 kg. Dah nampak dekat sini 14 kg. 14 kg kena tukar kepada Newton. Memanjat sebatang pokok kelapa. Monyet itu mengambil masa 2.8 saat untuk mencapai ketinggian 6 meter. 6 meter, okey tak perlu tukar. Apakah kuasa monyet itu? So dia kata anggap 1 kg sama dengan berat 10 Newton. Jadi seperti biasa letakkan formula kuasa sama dengan kerja bagi masa 14 darab 10 Newton. Darab dulu. Okey, barulah darab pada meter. Bahagi 2.8 saat. Jawapan dia 300 watt. Okey. Itulah dia. Mari kita lihat pula soalan PT3 2016. Soalan PT3 pada tahun 2016. Okey, soalannya berbunyi. Okey, Raja 7.2 menunjukkan seorang murid mengangkat sejumlah buku ke atas meja dengan ketinggian 1 meter dalam masa 2 saat. Awak dah nampak dah Jisim bagi buku-buku tersebut ialah 2 kg. Kalau dia kata kg ni, kena tukarlah pada Newton. Ya. Okey, jadi dia kata hitungkan kuasa
Kuasa ni bila awak nampak masa ni, dah tahu dah itu kuasa. Dia nak bagi kuasa. Kan? Dia nak bagi awak cari kuasa sebenarnya. Bila awak nampak masa ni. Ya, tak boleh dipisahkan kan. Okey. Jadi awak buat macam biasalah. Cari kerja dahulu. Okey. Kerja. Kerja yang dilakukan. Okey. Carilah dia punya ni 2 kg. 2 kg. Okey. Darat 10. Okey. Darat dengan 1 meter. 1 meter sebab dia cakap ketinggian 1 meter kan. Okey. Jadi 10 watt. Okey. Dah. Macam tu ya. Okey. Ni soalan kebat juga. Dia nak awak bandingkan ya. Okey. Kita nak bandingkan. Raja 7 ni menunjukkan 2 kereta sorong S dan T dengan beban yang berbeza ditolak dengan jarak 10 meter. Okey. Jadi dia ada S, ada T. Okey. Kita tengok gambar ni. Ada tak beza dia? Kita nampak kan? Bila kita tengok je gambar ni terus kita nampak ada 2 perbezaan di sini. Okey. Yang pertama bila kita nampak ni S tu lagi banyak banyak apa dia punya beban kan dalam dia. Beban dia dengan T sikit je. Okey. Jadi dia kata gariskan jawapan yang betul. Okey. Kerja dilakukan apabila satu objek digerakkan pada jarak tertentu mengikut arah daya. Okey, arah daya. Jadi ini awak kena tahulah. Ya, okey. So cikgu kecilkan sikit supaya sebenarnya awak boleh nampak ya. Okey, jadi dia kata bandingkan perbezaan dalam kerja yang dilakukan antara kereta sorong S dengan kereta sorong T. Jelaskan jawapan. Ada 2 markah di sini. Dia kata, bab kata cikgu tadi, beban pada S adalah lebih besar daripada T. Beban S tadi adalah lebih besar daripada T. Kan, yang ni. Ni banyak ni beban dia. Oleh itu, jika beban dia lebih besar, kerja yang dilakukan oleh S adalah lebih daripada T. Itulah kesan dia. Daripada sebab beban dia besar daripada T, maka kerja yang dilakukan adalah juga lebih besar daripada T. Okey. Jadi dia kata jisim kereta sorong S dengan beban ialah 15 kg. 15 kg kena tukarlah ya. Hitungkan kerja yang dilakukan oleh kereta sorong tersebut jika ia ditolak dalam jarak 10 meter. Okey, so sini disuruh kita kira. So 15 darab 10, tukar dulu yang kg tu kepada Newton darab 10. So jawapan dia ialah 1500 Joule ya. Okey, 2 markah di situ. Okey, ini ialah soalan PT3 dalam tahun 2016. Ada soalan macam tu. Raja 7 menunjukkan Juli sedang menarik bagnya dengan jarak 2 meter. Okey, lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah daya geseran. So daya geseran dia bertentangan dengan arah sebenar. Okey, kalau kita ke kanan, arah daya geserannya ke kiri. Dia bertentangan Okey, jadi anak panah dia yang cikgu lukis ni lah. Dia warna merah ni ya, bertentangan. Okey, so dia kata adakah tandakan pada petak di bawah menunjukkan unit yang betul bagi daya. Kena tahulah daya. Daya Newton ya, Newton. So jawapan dia Newton. Okey, seterusnya. Berdasarkan Raja 7 tadi, hitungkan daya jika kerja yang dilakukan oleh Juli adalah 250. So dia twist dekat sini. Dia nak uji sikit awak. So dia kata daya, berapakah daya? Ini formula dia, kerja dilakukan sama dengan daya jarak. Jadi 250 Joule, ganti siap-siap dekat kerja ni, sama dengan daya darab jarak. Okey, so kita tukar, pindahkan dia ke sebelah sini, daya sebelah kanan kiri ni. So kerja ni pindah ke sebelah kanan. 250 bahagi dengan meter. Jadi jawapan dia ialah 125 Newton ya. Okey. Itu pun soalan yang agak kebat lah. Okey, ni yang last, yang ketiga.
Yang ketiga ya, okey. Tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey. Jadi setakat ni ada persoalan tak? Ada tak soalan apa-apa nak tanya? Setakat ni faham? Faham. Faham? Okey, faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita teruskan sikit ya. Sikit lagi. Okey. So, lepas ni kita rehat. Okey. Kita teruskan tentang apa ni, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Okey, kita tenaga keupayaan lah sebab apa tajuk ni agak panjang juga sebenarnya. Okey. Jadi apakah itu tenaga keupayaan? Okey, tenaga keupayaan ni ada dua sebenarnya, tenaga keupayaan dan tenaga keupayaan graviti. Apakah perbezaannya? Okey, mari kita lihat. Okey, tenaga keupayaan ni ialah tenaga yang tersimpan dalam suatu bahan disebabkan oleh kedudukan atau keadaannya. Disebabkan kedudukan. Wah, macam tu kedudukan dan keadaannya. Macam mana pula tu? Okey, mari kita tengok contoh. Okey, contohnya objek yang mempunyai tenaga keupayaan ialah bola jaring yang berada pada kedudukan tinggi. Bola jaring. Tinggi kan? Okey. Itu menunjukkan kedudukan. Okey. Yang kedua, gelang getah yang diregang. Okey, itu adalah keadaannya. Jadi ini ialah contoh tenaga keupayaan. Ada dua. Satu, kedudukan dia yang tinggi ke rendah ke. Yang kedua, gelang getah yang kita regang. Okey. Terbahagi kepada dua, okey, keupayaan ni. Tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan kenyal. Kenyal, okey di sini. So, apakah itu tenaga keupayaan graviti? Okey. Tenaga keupayaan graviti ialah tenaga yang dipunyai oleh suatu objek akibat kedudukan. Macam cikgu cakap tadi lah, kedudukan ya. Contohnya, okey, jasad yang mempunyai tenaga keupayaan graviti, batu di atas gunung. Gunung, bayangkan gunung kan tinggi. Okey. So, memang sesuatu di tempat yang tinggi lah. Ya. Tinggi. Burung di atas tiang elektrik. Tinggi juga tiang elektrik. Memanglah kita buat tinggi ya. Takkan kita buat rendah kan. Nanti bahaya pula. Okey, tinggi. Okey, buah di atas pokok. Okey, buah pokok kan. Tinggi pokoknya. Okey, kelawar sedang tidur tergantung. Tinggi juga ya. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana jasad yang mempunyai tenaga keupayaan graviti. Okey. Okey, selepas itu. Apabila satu daya dengan magnitudnya sama dengan beratnya suatu objek mg digunakan untuk menaikkan objek setinggi h, maka wujudlah formula ini. Okey. Jadi kerja untuk menaikkan objek W sama dengan daya darab sesaran. Okey. Jadi kerja kita boleh katakan berat darab tinggi diangkat. Okey, berat M darab G darab H. Jadi kita boleh simpulkan W ni kerja sama dengan MGH. Senang sikit tak nak ingat? MGH macam nama sekolah kan? Okey. So MGH, W sama dengan MGH. Senang nak ingat. Okey. Jadi tenaga keupayaan graviti ditakrifkan sebagai kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi kita tinggikan dia. Itu dia ya, kerja. So rumuskan bagi tenaga keupayaan graviti, kita boleh rumuskan macam ni. Okey. Di mana MGH ni kita huraikan, M ialah jisim. Jisimnya dalam bentuk unit kg. Okey, G ialah percuitan graviti dalam unit meter sesaat kuasa 2. Per saat kuasa 2. Okey, H ketinggian dalam unit meter. Okey, itulah kesimpulan bagi MGH. Okey, mari kita tengok contoh. Ni soalan yang direct lah ya. Okey, suatu beban jisim 40 kg. Okey, dinaikkan pada ketinggian 50.2 meter. Kirakan tenaga keupayaan. Okey, so ni direct je soalan dia.
So gantikan 40 darab 10 G tadi, yang ni tetap ni, G ni tetap ya. Okay, darab dengan 5.2 meter. So jawapan dia ialah 2,800 Joule. Okay, soalan direct je tu. Okay, ni pun soalan direct juga. Okay, Sarah menaiki tangga kapal terbang setinggi 2.5 meter. Berapakah tenaga kekuatan graviti Sarah? Dia nak naik kan, dia macam okay, jadi dari rendah ke tinggi tu tenaga keupayaan dia meningkat lah. Okay, so darab, masukkan ke dalam ni. Tenaga keupayaan sama dengan MGH. Mesti letak formula dulu. Okey, 58 kg darab 10 darab 25 sama dengan 1450 Joule. Okey, contoh ketiga. Kita nak tengok soalan direct ke tidak. Ni semua dah soalan direct je. Soalan direct ni maksudnya soalan awak gantikan je ke dalam ya. Maksudnya apa yang diberi tu tak perlu nak tukar-tukar unit dah. Masukkan je ke dalam apa yang diberi tu ya. So kirakan tenaga kekuatan graviti pada semua objek berjisim 2 kg yang berada pada ketinggian 0.5. So mula-mula kena tulislah formula dia ya. Tenaga kekuatan graviti sama dengan mgh. So 2 kg darab 10 darab 0.5 sama dengan 10 Joule. Okey, yang seterusnya. Latihan 3 ni semakin susah dah ni ya. Okey. Ifat dan Sam masing-masing punya jisim sebanyak 40 kg dan 55 kg. Mereka menaiki tangga yang mempunyai ketinggian menegak setinggi 2 meter. Siapakah yang menyimpan tenaga kekuatan graviti yang lebih banyak? Okey, antara dua-dua. Dia nak awak bandingkan. Soalan ni membandingkan lah. So awak kena jawab. Walaupun awak dah buat kedua-dua ni, awak macam biasa lah ya, tenaga keupayaan, okay. Bagi Ifat dulu 40 darab 10 darab 2, lepas tu cari Sam 55 darab 10 darab 2, dapat ni. Lepas tu awak kena jawab soalan, nampak ni 4 markah. 4 markah, jadi Sam punya tenaga keupayaan graviti ni lebih tinggi. Ini yang penting ni. Ini soal jawapan awak. Kalau awak tak buat ni, maksudnya awak belum menjawab soalan ni. Awak cuma buat yang Ifat dengan Sam je. Tapi awak tak menjawab lagi soalan. Okay. Jadi bila kita nak dapat markah 4 markah di sini, awak kena buat Sam mempunyai tenaga kekuatan graviti yang lebih tinggi berbanding dengan Ifat. Baru awak dapat 4 markah penuh. Ya. Okey, itu soalan yang bandingkan lah ya. Okey, seterusnya version menaikkan bendera Malaysia berjisim 200 gram. 200 gram ni. Okey, kena tukar lah. Okey, setinggi H meter sempena pelancaran bulan kemerdekaan. Jika tenaga keupayaan graviti bendera ialah 8.1 Joule, tentukan ketinggian bendera itu dari permukaan bumi. Berapa? Jadi awak gantikan ke dalam, okey, masukkan. Ni tricky sikit. Dia bagi awak tenaga keupayaan graviti, masukkanlah kat sini. Okey, sebab tu cikgu kata pentingnya awak buat dahulu formula di atas ni. Okay, tenaga keupayaan sama dengan mgh, gantikan ke dalam nilai yang diberi, apa-apa saja nilai yang diberi, masukkan ke dalam. Okey, 0.2 kg. Kena tukarlah ke kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. So tukar siap-siap. Okey. Darab dengan 10 G 10 dan H. H berapa? Ketinggian dia berapa tadi? 8.1. Bukan. Dia nak apa? Dia nak cari H. Okey, so kalau dah dapat macam ni, kalau nak pindah ke sini jadi bahagi kan? Sini. So 81 bahagi 2. Jawapan dia ialah 4.5 meter. Ya. Okey. Ni seterusnya sikit lagi ya. Okey. Raja menunjukkan sebiji bola logam yang dijatuhkan ke bawah meja. Ni. Dia bagi 7.5 cm. Tapi dia nak meter kan? Kena tukarlah ni. Nampak ni kena tukar cm tukar kepada meter jadi 0.75 meter. So ini kg ni dah tak perlu tukar. So gantikan je ke dalam.
Okey, MGH 1.5 kg darab 10 darab 0.5 meter. So tukar yang ni je. Jadi jawapannya ialah 11.25 Joule ya. Okey ni. Satu ni lah takal. Siapa yang tak tahu apa itu takal, ni rupa takal ya. Okey, satu beban diangkat oleh takal. Okey, yang awal dan yang akhir. Dia sebab dia nak angkat kan. Okey, so kena tahulah. Okey, tenaga keupayaan. Okey. Sebab kita nak jarak yang ini ya. So 5 kg tak perlu tukar dah. Sebab dia dah bagi kg. Darab 10 darab 1.2 meter. Jawapan dia ialah 60 Joule. Okey. Lepas tu ni. Ni pula. Seorang budak lelaki dia kata menjatuhkan sebiji guli 35 gram. Gram kena tukar. Nampak je gram kat sini, kena ingat kita kena tukar kepada kilogram. Okey. Ketinggian 1 meter. 1 meter tak ada masalah, tak perlu tukar. So masukkan je ke dalam. Okey, 0.035 kg darab dengan 10 darab 1/4 sama dengan 0.49 Joule. Okey, ni. Ni agak dahsyat ni. Kan? Dia baling bola dari bangunan. Dari bangunan yang tinggi ya. Okey, so 2 kg berat bola. Bukan berat dia, berat bola. Okey, dia nak cari ketinggian lelaki yang menjatuhkan tu. Hitungkan tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh bola keranjang tersebut seandainya lelaki itu menjatuhkannya dari ketinggian ni. Jadi awak kena cari ni ketinggian dia, okey, murid ni, okey, dan bangunan itu. Murid ni, ketinggian murid ni 1.52 meter. Bangunan ni tinggi dia 10.64 meter. So awak kena tambah. Ya, awak kena tambah. Okey, macam ni. Awak jangan ambil ketinggian bangunan je, kena ambil ketinggian budak tu juga. Okey, jadi jawapannya ialah darab lah. Yang 2 kg bola tu. Bola bukan murid bola tu darab 10 darab 12.16. Okey, dapatlah tenaga keupayaannya. Okey, ketinggian B. B pula macam ni. B pula tak ada ni kalau dia jatuhkan tadi sebab tangan dia, perasan tak tangan dia macam ni. Tambah yang A ni kan. Tapi kalau dia baling terus dari bawah ni, dari bangunan ni, B saja. So ada 2 jenis ketinggian lah yang kita boleh kira. Jadi tak payah kira yang budak tu. Okey. Jadi 2 darab 10 darab 10.64 jawapannya 212.8 Joule. Okey. Pada ketinggian yang manakah bola tersebut memiliki tenaga keupayaan yang lebih tinggi? Jawapannya ketinggian A yang tadilah, yang A ya. Ni pun soalan tricky, soalan kebat, soalan berantai. Kena tahu yang A dahulu baru boleh jawab yang B. Ya. Okey, soalan berantai lah. Okey, jadi kita teruskan sikit tenaga keupayaan kenyal lah sikit tadi. Kan kita ada 2 tadi kan, 2 situasi tadi kan. Satu disebabkan oleh kedudukannya. Yang kedua ialah tenaga keupayaan kenyal. Kenyal ni ialah tenaga keupayaan kenyal ialah tenaga yang dipunyai oleh sesuatu objek disebabkan oleh keadaan objek itu. Okey, contohnya, spring yang dimampatkan atau diregangkan. Mampat, regang. Lepas tu satu lagi getah lastik yang diregang. Okey. Jadi tenaga keupayaan kenyal ditarif sebagai kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang dengan sesaran dari kedudukan seimbang. Okey, rumusnya yang ini. F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Yang tadi MGH kan? MGH. Yang ini separuh 1/2 darab F darab X. Fx. Fx ya. Kalau nampak Fx ni maksudnya yang spring. Ingat yang spring. Okey, contohnya satu spring punya panjang asal 10
sentimeter. Okey, apabila daya 20 Newton digunakan untuk menarik spring itu, panjang spring menjadi 15. So, hitungkan tenaga keupayaan kenyal yang disimpan. Okey, jadi sasaran X. Jadi ni dia macam direct juga kan? Direct. Okey. Awak kena tahu X ni lah. X ni. Jadi 15 tolak 10 sebab kita nak tahu pemanjangan dia. Jadi pemanjangan dia ialah 5 cm. Cuma cikgu tak nak sentimeter, kita nak meter. So kena tukarlah 0.05 meter. Jadi kesimpulannya tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 darab F. F tadi? F ialah 20 kan? Okey, darab X. X dah cari tadi. Jadi 0.05 meter. Jadi jawapannya ialah 0.5 Joule. Okey. Okey. Sikit lagi Okey Panjang asal bagi spring ialah 20. Okey. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring ialah 20 Newton, panjang barunya menjadi 12 cm. Tenaga keupayaan kenyal yang termampat. Okey, sama juga. Sama juga caranya, jarak mampatan cari dulu 20 tolak 12 dapat 8 cm tapi kena tukar kepada meter jadi 0.08 meter. Okey, tenaga keupayaan kenyal darab je, masukkan je. Sebab dia memang dah bagi dah siap-siap 20 Newton darab 0.8 meter sama dengan 0.08 Joule. Okey, ni pun sebenarnya soalan direct ni. Cuma dia bagi rajah ni macam kita agak macam kan macam mana nak jawab soalan ni kan. Tapi sebenarnya simple je ya. Simple je soalan ni. Okey. Sebab dia tunjuk spring ni sebab dia nak tunjukkan kita kena kira berapa sesaran dia. Sesaran dia 20 tolak 20 tolak 12. Jadi sesaran dia ialah 8 cm. Okey, tukar kepada meter 0.8 meter. Jadi tenaga keupayaan kenyal gantikan je ke dalam 1/2 darab F diberi 20 Newton darab X. X 0.08 meter. Jadi jawapannya ialah 0.8 Joule. Okey, yang ini. Panjang suatu spring bertambah boleh digantung. So kalau dia bertambah, okey, ini pun soalan lain lah sebenarnya ya. Dengan berat berjisim 50 gram. Hitung tenaga keupayaan kenyal itu. Jadi sasaran dia darab je. Okey, 2 darab 2 cm. Okey, tukar je 0.02. Okey, daya dia bagi 500 kan. Tapi kena tukarlah pada Newton. Okey, jadi gantikan ke dalam ya 5 Newton. Dapatlah jawapan dia 0.05 Joule. Okey. Dan cikgu rasa ini yang terakhir. Okey, ini yang terakhir. Okey. Jadi dia kata okey, okey. Rajah di bawah menunjukkan graf daya regangan lawan pemanjangan suatu spring keluli. Okey, spring keluli. Okey, ini soalan kebat ni. Soalan kebat. Okey, kenapa cikgu kata soalan kebat? Sebab awak kena tahu ni, daya dia bagi ni kan, daya. Ini ialah X, paksi X. Ini ialah paksi X yang panjang ni. Pemanjangan tu, ni ialah paksi Y, daya. So dekat sini dia kata kalau awak kena tahulah dekat mana daya ni. Daya ni ialah 20. Ni. Yang 20 yang hujung ni kan, yang ada titik-titik ni 20. So gantikan ke dalam 20 darab dengan 0.08. Kenapa? Sebab sini titik yang paksi X ni dia berhenti dekat 8 kan. So ini dalam bentuk cm tapi kita kena tukar dalam bentuk meter. So darablah dengan 100 ni 8 cm. Okey, tukar kepada meter jadi 0.08 meter. Maka 20 Newton darab dengan 0.08 meter sama dengan 1.6 Joule. Okey, sebab awak kena tahu dari soalan ya.
Sebab dia tak pergi direct. Dia nak uji sama ada awak tahu baca tak graf tu. Okey, jadi dia kata sesaran. Sesaran awak dah dapat tadi. Ya, jadi tenaga kepayaannya masukkan je lah. 1/2 darab dengan F 20 sama dengan 0,08. Jawapan dia ialah 0,8 Joule. Okey, ni sikit lagi ya. Sikit apa-apa kan. Okey. Last. Okey. Okey, seronok sebenarnya. Ni sebab dia direct je sebenarnya. Okey, ni nampak je ya busur ni. Ni namanya busur ya. Nampak je macam wah, tapi dia direct, nampak tak dia bagi direct ni, daya. Lepas tu dia bagi 0,5 meter. So tak perlu tukar apa-apa. Jadi dia kata berapakah tenaga kepayaan kenyal? So gantikan dia tenaga kepayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. F kita dah tahu dah. Dia dah bagi dah siap-siap. Ni 25 Newton. So gantikan ke dalam. Lepas tu 0,5 meter ni jarak dia. Jadi jawapannya 6.25 Joule. Tak perlu tukar apa-apa unit. Ya. Okey, cikgu rasa sekian dululah untuk kali ini. Okey, cikgu ucapkan ribuan terima kasih ya sebab agak lama juga kan, hampir nak pukul 1. Okey, kita rehat di sini. Okey, dan awak sambung. Okey, awak sambung kerja, buat kerja ya di muka surat. Dalam penerangan ini, saya harap awak boleh buat kerja di muka surat 105. Okey, 105, 106 dan 107 di buku Sasbadi ya. Okey, oleh itu sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.